Salam keluarga Malaysia kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Keranda yang mengandungi jasad bekas pemerintah United Kingdom mendiang Ratu Elizabeth II akhirnya dimakamkan di sebuah gereja kecil di Istana Windsor, Berkshire, England pada Isnin. Jasad mendiang Ratu itu dimakamkan di gereja kecil peringatan Raja George ke-6 di istana tersebut pada waktu malam. Terdahulu, ramai pemimpin dunia telah menghadiri upacara pengkebumian bersejarah tersebut. Kira-kira 2,000 orang kenamaan termasuk 500 pemimpin dunia dan keluarga diraja asing turut hadir pada upacara itu. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah adalah antara tetamu diraja yang dijemput, termasuk Maharaja dan Maharani Jepun Naruhito dan Masako, putera Albert II dari Monaco dan Raja Belgium Philip. Pemimpin dunia dan kenamaan yang turut hadir termasuk Presiden Amerika Syarikat Joe Biden, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Perancis Emmanuel Macron, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern dan Presiden Singapura Halimah Yacob. Keluarga diraja telah memberikan perhormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth II selepas jasad mendiang dikebumikan di sebelah makam suaminya mendiang putera Philip di gereja kecil tersebut. Sebelum dimakamkan, jasad Ratu Elizabeth II yang berada di dalam keranda diturunkan ke dalam lubang kecil buat sementara di gereja kecil St. George di Istana Windsor. Dalam majlis keagamaan itu, pemerintah Britain, Raja Charles III, isteri dan keluarga diraja lain termasuk anak andanya putera William, merangkap putera Wales dan putera Harry turut hadir. Keranda yang mengandungi jasad Ratu Elizabeth II kemudiannya dipindahkan ke gereja kecil peringatan Raja George ke-6. Gereja kecil tersebut mengandungi makam Raja George ke-6, bonda Ratu dan Abu Puteri Margaret iaitu adiknya serta suami bekas pemerintah UK itu mendiang putera Philip. Suami Ratu Elizabeth II itu mangkat pada tahun lalu setelah berkahwin selama 73 tahun dengannya. Sebelum ini, Ratu Elizabeth II mangkat di Istana Balmoral, Scotland ketika berumur 96 tahun setelah kesihatannya merosot pada 8 September lalu. Gempa bumi bermagnitudo 6.9 melanda bahagian tenggara Taiwan pada Ahad, kata Biro Cuaca pulau itu, menyebabkan gerabak kereta api tergelincir serta sebuah kedai serbanika runtuh. Bencana itu turut mengakibatkan ratusan orang terperangkap di jalan di kawasan gunung. Tinjauan Geologi Amerika Syarikat mengukur gempa bumi pada magnitudo 7.2 dan pada kedalaman 10 km. 4 individu diselamatkan daripada bangunan yang runtuh di Yuli, manakala 3 lagi terperangkap dalam kenderaan selepas terjatuh daripada jambatan yang rosak diselamatkan dan dibawa ke hospital. Pentadbiran kereta api Taiwan berkata 6 gerabak terkeluar daripada landasan di stesen Dongli di timur Taiwan selepas sebahagian kanopi platform runtuh, tetapi pihak bomba berkata tiada kecederaan. Lebih 600 orang terperangkap di kawasan pergunungan Chike dan Liu Shishi apabila jalan terhalang walaupun tiada kecederaan. Anggota pasukan penyelamat sedang berusaha untuk membuka semula jalan berkenaan, kata jabatan itu. Dalam pada itu, gempa bumi berukuran 5.5 magnitude sekali lagi berlaku di tenggara Taiwan pada Isnin sehingga gegarannya dapat dirasai di ibu kota Taipei, iaitu sehari selepas gegaran lebih kuat mengakibatkan seorang terkorban dan mencederakan sekitar 150 yang lain. Gempa bumi terbaru itu berlaku sekitar jam 10 pagi waktu tempatan, kira-kira 66 km dari selatan barat daya bandar pantai Hualien pada kedalaman 13 km, kata Kajian Geologi Amerika Syarikat atau USGS.
Sekurang-kurangnya 4 maut selepas taufan Nanmadol melanda Jepun pada hujung minggu lalu, kata jurucakap kerajaan. Ribut yang kuat itu mendarat di bandar barat daya Kagoshima pada malam Ahad sehingga menyebabkan hujan lebat merentasi wilayah Kyushu sebelum bergerak sepanjang pantai barat. Menjelang pagi Selasa, ribut itu bergerak perlahan menjadi angin puting beliung ekstra tropika apabila ia menyeberangi pantai timur laut dan menuju ke laut. Ribut itu menumbangkan pokok, memecahkan tingkap dan menyebabkan taburan hujan selama sebulan diperoleh dalam tempoh 24 jam di wilayah Miyazaki. Penyiar negeri NHK berkata seorang lelaki maut apabila keretanya ditenggelami banjir dan seorang lagi maut selepas tertimbus dalam tanah runtuh. Sekurang-kurangnya 114 orang telah cedera, 14 daripadanya parah. Taufan Super membawa angin ribut sehingga 234 km sejam, memusnahkan rumah dan mengganggu pengangkutan dan perniagaan. Ia bersamaan dengan taufan kategori 4 atau 5. Motosikal terbang pertama dunia membuat penampilan sulungnya bertempat di pameran otomotif Detroit, Amerika Syarikat pada minggu lepas dengan membayangkan masa depan bagi industri motosikal dunia yang semakin maju. Syarikat Airwinds Technologies mencipta X-Turismo Hoverbike, sebuah kenderaan yang mampu terbang selama 40 minit dan mencapai kelajuan sehingga 96 km sejam. Shuhei Komatsu, pengasas dan ketua pegawai eksekutif Airwinds Technologies berkata, operasi syarikat itu bermula dengan membuat drone dan kenderaan udara tanpa pemandu. I feel like I'm literally like 15 years old. I just got on Star Wars and I jumped on their bike. I mean, it's awesome. Motosikal hoverbike sudah mula dijual di Jepun. Komatsu berkata rancangan sedang dijalankan untuk menjual versi kecil X-Turismo Hoverbike di Amerika Syarikat pada 2023. Anggaran harga untuk versi pasaran Amerika Syarikat ialah sekitar $777,000 Amerika atau 3.5 juta ringgit Malaysia. Komatsu berkata syarikat itu berharap dapat menurunkan kos kepada $50,000 Amerika untuk model elektrik yang lebih kecil menjelang tahun 2025. Sekurang-kurangnya 2 maut, manakala 10 lagi cedera dalam kejadian gempa bumi kuat yang melanda Mexico pada Isnin. Ia merupakan gempa bumi besar ketiga yang melanda negara Amerika Latin itu pada tarikh yang sama, iaitu 19 September. Pihak berkuasa memaklumkan insiden tersebut melibatkan 2 mangsa korban yang berlaku di Minzanillo. Seorang daripada mangsa berkenaan maut akibat dihempap runtuhan premis, manakala seorang lagi ditemui mati di sebuah pasar raya. Rakaman video dikongsikan dalam media sosial menunjukkan bumbung pasaraya itu runtuh dan menimpa tingkat atas, membabitkan sebuah gimnasium dengan orang ramai menjerit meminta pertolongan. Malah Ketua Agensi Perlindungan Awam Mexico, Laura Velasquez, pada Selasa memaklumkan lebih 200 bangunan turut mengalami kerosakan. Pihak berkuasa juga melaporkan beberapa hospital di Michoacan, berhampiran pusat gempa, mengalami kerosakan. Gempa bumi berukuran 7.6 magnitud itu melanda bahagian barat Mexico dengan kebanyakan kemusnahan berlaku di Colima dan Michoacan. Sebanyak 200 daripada 230 ikan paus mati selepas terdampar di pantai barat Tasmania yang berbatu dan berceranggah. Menurut pasukan penyelamat Australia pada Rabu, hanya 35 daripada jumlah keseluruhan mamalia yang ditemui di pantai sehari sebelumnya masih hidup, kata pengurus operasi perkhidmatan hidupan liar Australia itu, Brandon Clark, kepada wartawan di tempat kejadian. Imej dari udara mendedahkan beratus mamalia hitam berkilat terdampar di Ocean Beach. Kami mendapati kira-kira 35 paus yang masih hidup di pantai dan tumpuan utama pagi ini adalah untuk menyelamat dan membebaskan haiwan ini. Penduduk tempatan turut membantu menutup ikan paus dengan selimut dan menyiram mereka dengan baldi air untuk memastikan mereka hidup.
selepas mereka ditemui di pantai. 2 tahun lalu, hampir 500 paus pandu telah terdampar berhampiran pelabuhan Macquarie dengan lebih daripada 300 haiwan itu mati walaupun usaha-usaha berpuluh-puluh sukarelawan yang bekerja keras selama berhari-hari di perairan Tasmania untuk membebaskan mereka. Brandon Clark berkata keadaan terbaharu mamalia itu terdampar adalah lebih sukar berbanding 2 tahun lalu kerana haiwan ini berada di perairan yang lebih terlindung. Pasukan penyelamat juga bekerja keras mengenal pasti mana yang mempunyai peluang terbaik untuk hidup. Tumpuan hari ini adalah pada operasi menyelamat dan melepaskan. Punca terkandas besar-besaran masih belum difahami sepenuhnya. Katanya, ikan paus yang boleh membesar sehingga lebih daripada 6 meter panjang sangat mudah bergaul dan boleh mengikut kawanan yang tersesat. Itu kadang-kadang berlaku apabila haiwan tua, sakit atau cedera berenang ke darat dan ahli kawanan lain mengikuti cuba bertindak balas kepada isyarat kecemasan paus yang terperangkap. Yang lain percaya pantai yang landai seperti yang terdapat di Tasmania mengelirukan sonar ikan paus membuatkan mereka menyangka mereka berada di perairan terbuka. Jika gempa bumi berlaku dalam masa yang akan datang dan terdapat mangsa yang terselamat terperangkap di bawah bertantan runtuhan, responden pertama yang mengesannya mungkin sekumpulan serangga lipas cyborg. Baru-baru ini beberapa penyelidik Jepun telah membuktikan penemuan menarik yang bakal menjadi aplikasi berpotensi pada masa akan datang yang menunjukkan keupayaan untuk memasang seolah-olah beg galas, sel solar dan elektronik pada serangga tersebut dan mengarahkan pergerakan mereka dengan menggunakan alat kawalan jauh. Kenjiro Fukuda dan pasukannya di makmal peranti filem nipis di gergasi penyelidikan Jepun Riken menghasilkan filem sel suria fleksibel setebal 4 mikron iaitu kira-kira 1/25 lebar rambut manusia yang boleh dimuatkan pada abdomen serangga. Filem ini membenarkan lipas bergerak dengan bebas manakala sel solar menjana kuasa yang mencukupi untuk memproses dan menghantar isyarat ke arah dalam organ deria di bahagian belakang serangga. Bateri di dalam robot kecil cepat habis, jadi masa untuk penerokaan menjadi lebih singkat, kata Fukuda kepada Reuters. Fukuda dan pasukannya memilih lipas desir Madagaskar untuk eksperimen kerana saiz yang cukup besar untuk membawa peralatan dan tidak mempunyai sayap yang boleh menghalang. Walaupun beg galas dan filem dilekatkan di belakang mereka, lipas boleh melintasi halangan kecil atau membetulkan diri apabila terbalik. Namun prospek penyelidikan tersebut masih mempunyai perjalanan yang panjang. Dalam demonstrasi baru-baru ini, penyelidik Riken Yujiro Kake menggunakan komputer khusus dan isyarat Bluetooth wireless untuk mengarahkan lipas cyborg supaya membelok ke kiri, menyebabkan ia beralih ke arah itu. Namun apabila diberikan isyarat kanan, arah lipas itu bertukar menjadi bulatan. Cabaran seterusnya ialah mengecilkan komponen supaya serangga boleh bergerak dengan lebih mudah dan membenarkan pemasangan kamera. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV. Untuk sebarang komen dan cadangan, anda emailkan ke alamat yang tertera di skrin TV anda.